Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mulakan sesi Recording in pada progress. pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan puan yang sudi bersama-sama saya pada pagi ini bagi bersama-sama mendengar perkongsian berkaitan nilai teras UMP yang ketiga, iaitu kreatif dalam membuat keputusan yang bijaksana dengan kupasan bertajuk Keadilan Asas Kelestarian Organisasi yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Azli bin Syukri, pengarah penerbit UMP. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Azli bin Syukri untuk membuat perkongsian tersebut. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Nora? Okay. Boleh? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan juga sahabat saya di HR yang memohon untuk saya berkongsi sedikit tentang nilai teras universiti. InsyaAllah dalam 45 minit ini saya akan cuba untuk mengetengahkan apa yang saya fahami yang mungkin boleh kita sama-sama kongsikan perkara ini dengan tajuk keadilan asas kelestarian organisasi. Jadi dalam aspek ini pertama saya nak mengucapkan selamat kita menempuh 10 malam terakhir Ramadan, dan baru-baru ini pun kita telah pun menyambut nuzul Quran, yang mana antara mesej yang sangat luas dalam agama kita yang Allah terangkan dalam Quran adalah berkenaan tentang keadilan. Jadi kalau kita sedia maklum bahawa antara mesej fundamental terbesar yang ada dalam Quran untuk kita laksanakan dalam kehidupan seharian ialah tentang keadilan. Keadilan. Jadi keadilan adalah tema yang cukup kuat dalam sistem Islam, yang mana dia memberi satu natijah yang luas dalam keilmuan Islam, baik dari segi falsafah, etika, hukuman, undang-undang, politik dan ekonomi. Maka dia bertepatan dengan cerita yang hendak saya bawakan pada hari ini tentang keadilan dalam organisasi. Kerana Allah sendiri pun menekankan soal keadilan ini dalam banyak tempat. Ada 44 baris ayat dalam Quran dan juga ada 51 kata yang menceritakan tentang keadilan untuk kita amalkan, untuk kita laksanakan. Jadi antara konteks ini yang hendak kita sampaikan dalam konteks pentadbiran dan pengurusan sebuah organisasi, keadilan mestilah menjadi satu orang kata tanggungjawab dan juga kewajipan utama dalam segenap tindak tanduk aktivitinya. Tanpa keadilan, pelbagai urusan akan menghadapi kepincangan. Keadilan pada pandangan saya tidak hanya untuk berfungsi membina kepercayaan dalam organisasi, tetapi ia juga adalah satu kaedah untuk menyelesaikan konflik dan juga mengukuhkan kesihatan mental, membentuk integriti dan meningkatkan produktiviti. Selain daripada aspek integriti, sesebuah organisasi jika ingin kekal cemerlang dan berdaya saing, mereka perlu meletakkan keadilan sebagai matlamat akhir untuk dicapai dan dirasai oleh segenap warga kerjanya. Maksud dia adalah kita memang membentuk integriti, kita membentuk berbagai-bagai SOP, tetapi jika matlamat akhir itu bukan untuk mendapatkan keadilan, maka walau bagaimana cantik pun instrumen itu, dia tidak akan dapat memenuhi, akan tidak dapat memberikan pencapaian yang cemerlang kepada organisasi kita, kerana kita hanya ingin menunjukkan integriti semata, bukan untuk mencapai matlamat yang besar itu kepada keadilan tadi. Okay. Kalau tidak, kita akan berhadapan dengan krisis kepercayaan terhadap instrumen yang kita bina.
Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 8 Allah berfirman yang maksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan kebenaran, lagi menerangkan keadilan, dan janganlah sesekali kebencian kalian terhadap suatu kaum itu mendorong untuk tidak berlaku adil. Hendaklah kalian berlaku adil kepada sesiapa jua, kepada musuh kita, kepada rakan sekerja kita, kepada orang bawahan kita, orang atas kita, organisasi kita. Kita kena berlaku adil. Kerana adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jika keadilan sosial adalah asas kepada kesejahteraan masyarakat, maka begitu juga dalam organisasi. Keadilan itu adalah instrumen penting dalam melaksanakan pelbagai aktiviti. Maksud di sinilah adil dalam meletakkan tugas, adil dalam melakukan penilaian, adil dalam pertukaran pekerja, adil dalam kenaikan pangkat, adil dalam menghukum, adil dalam menyalurkan kebajikan, adil dalam mengagih perbelanjaan, adil dalam membalas keburukan, dan adil dalam memberi ganjaran. Semua ini dalam organisasi perlu dijadikan sebagai main kriteria kita. Maknanya kita perlu menjadikan perkara yang kita lakukan, apa juga keputusan dibuat itu, aspek pertama adalah keadilan. Dia berlaku adil atau tidak? Umpamanya kalau kita lihat, kita nak bagi setengah staf kita BDR umpamanya kan, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Dalam konteks ini kita kena melihat bukan hanya pada personal itu, tetapi kepada organisasi itu. Adakah berlaku adil jika kita beri pada dia seorang ataupun orang lain yang tidak mohon, tak dapat dan sebagainya. Jadi dalam membuat keputusan, keadilan itu mesti menjadi satu kerangka yang utama. Sebelum kita melihat kepada lain-lain hal, kita perlu melihat itu dulu. Kalau sama ada kita nak ikut SOP apa semua yang ada, ya benar, SOP kadang-kadang kita ikut, tetapi dia mencapai atau tidak keperluan akhir itu, keadilan kepada organisasi dan kepada individu itu. Okey, ketahuilah bahawa sikap adil merupakan antara sifat yang sukar untuk dilaksanakan. Memang susah, kerana kita perlukan kepada satu intizam yang kuat, keimanan, dan juga kita perlu ada sifat yang mengetahui bahawa orang yang berlaku adil ini akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah dan mendapat naungan di akhir nanti. Sebab itu nilai teras yang nak saya simpulkan di sini adalah keadilan adalah asas kepada kebaikan dan juga kesejahteraan dalam mana-mana organisasi. Jika semua berfahaman seperti itu, kita akan sentiasa menegakkan keadilan, tak kira kepada diri kita, pada sahabat kita, pada rakan kita, pada bos kita, dan kepada organisasi, kita akan melakukan keadilan. Ini seperti mana yang disabdakan Rasulullah, sesungguhnya para pemimpin yang adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar yang diperbuat daripada cahaya. Mereka akan berada di sebelah kanan Zat yang Maha Pemurah, dan kedua tangan yang juga berada di sebelah kanannya. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil terhadap ketentuan hukum, rakyat, dan terhadap kekuasaan yang dilimpahkan atau diberikan kepada mereka. Maka bila kita, sama ada kita SOD atau kita ketua bahagian atau kita apa jua jawatan yang kita pegang, keadilan adalah sesuatu yang perlu diberikan satu keutamaan. Sebab itu sifat ataupun nilai keadilan itu adalah agenda budaya rasmi yang perlu ditanamkan dalam mana-mana organisasi kalau kita berhasrat untuk pergi lebih jauh. Right? Kita lihat takrif keadilan dalam Islam merangkumi beberapa maksud, antaranya keseimbangan, kesamaan, pemberian hak kepada mereka yang berhak, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Dan secara keseluruhan, keadaan ini bermakna tidak berlaku sebarang bentuk penindasan. Tidak ada yang berkepentingan, tidak menzalimi, tidak memilih kasih dalam memberi layanan dan hak kepada orang lain. Justru tidak heranlah jika agama Islam juga memberikan segala urusan ini perlu dilaksanakan dalam kerangka keadilan dan mencegah berlakunya sebarang penindasan, diskriminasi, penyelewengan dan juga mana-mana sifat yang bertentangan dengan nilai-nilai murni. Jadi hal yang sama juga patut dilakukan di dalam organisasi atau dalam pengurusan organisasi. Organisasi yang memerlukan pemimpin yang bertanggungjawab serta memiliki kekuatan moral dan kejujuran yang tinggi. Faham keadilan dalam pengurusan organisasi bermula daripada proses kita melantik sesuatu jawatan, melantik amanah kepada seseorang. Kita perlu adil dalam jawatan tersebut. Sebelum nak beri jawatan itu kepada seseorang atau kepada orang bawah atau tanggungjawab itu kepada siapa, kita perlu adil dulu nak beri. Adakah orang itu mampu, orang itu berkelayakan, orang itu layak untuk menjalankan amanah tersebut, adakah ia diterima oleh orang masyarakat, adakah dia baik untuk organisasi. Semua itu kena dipertimbangkan sebelum keputusan dilaksanakan.
Okey, kalau perkara ini sebenarnya bukan perkara asing dalam konteks ini kita kadang-kadang kita adakan interview kan, temu duga, itu merupakan kaedah-kaedah instrumen yang digunakan dalam membuat penilaian untuk melantik seseorang ke sesuatu jabatan ataupun sesuatu amanah yang diberikan. Dalam Islam juga antara yang dipraktiskan oleh Rasulullah adalah pelantikan Muaz bin Jabal sebagai gubernur di Syam, yang mana Rasulullah sendiri menjadi orang kata penemu duganya. Di mana antara soalan yang Rasulullah tanya adalah tentang sejauh mana kelayakan Muaz ini, adakah dia layak, adakah dia boleh untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ditimbulkan oleh rakyat di situ atau masyarakat di situ. Maka dalam konteks ini, sejarah ini dapat kita perhatikan bahawa antara perkara instrumen yang perlu dipertimbangkan dalam memberi amanah kepada sesiapa saja di bawah kita untuk kita berikan dia tanggungjawab sebagai ketua jabatan dan sebagainya adalah sifat-sifat jujur, amanah dan juga kemampuan dia dalam menguruskan ataupun kemampuan dia dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Ini yang paling penting seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sebut. Sehinggalah perkara sekecil-kecilnya, sehinggalah tanggungjawab nak bagi KPI sekalipun, itu yang saya sebutkan tadi. Nak bagi KPI pun kena adil, kena bincang sama ada dia mampu atau tidak. Jika tak mampu, apa yang perlu dilaksanakan. So kepada staf juga kita kena berlaku adil. Memang susah, tetapi itu adalah kaedah yang paling bagus untuk organisasi bergerak dengan konsisten, bergerak dengan lebih jauh. Jika semua nilai keadilan ini kita pegang, kita tanamkan dalam hati, kita akan dapat satu environment yang baik, environment mana mereka tidak akan mempertikaikan, tidak akan mempertikaikan keputusan-keputusan yang akan datang. Kerana mereka tahu perkara itu dilaksanakan atas pertimbangan yang sewajarnya, kerana sifat adil itu ada daripada diri kita. Bila sifat adil itu ada, orang melihat brand ataupun jenama kita ini sebagai orang yang adil, banyak keputusan-keputusan yang mungkin tidak dapat mereka fahami, mereka akan terima sebagai satu bentuk keadilan kerana mereka faham kejujuran kita dalam melaksanakan keadilan kepada semua orang. Kita ambil contoh Abu Zar meriwayatkan beliau telah semalaman mengujuk Rasulullah untuk melantik beliau sebagai pemimpin. Abu Zar pernah mohon dia jadi pemimpin, tapi Rasulullah kata sesungguhnya ianya amanah dan celaan dan penyelesaian pada hari kiamat. So, ia bukan satu perkara yang mudah untuk kita laksanakan. Okey, apa yang kita dapat perhatikan di sini, pelantikan dan pemilihan pekerja secara adil, ini bukan sekadar mengisi kekosongan yang ada, malah pelantikan perlu adil dalam memilih orang yang benar-benar berkelayakan, memegang tugas yang diamanahkan, menggambarkan kepada kita tahu calon yang tepat dan menyebabkan sebuah organisasi itu berjalan dengan lancar dan kesan. Selain pelantikan, bayaran gaji, imbuhan yang setimpal juga perlu dibuat secara adil. Bayaran gaji yang diberikan itu perlulah setimpal dengan kelayakan, taraf hidup dan keadaan setempat. Ini juga perlu dipertimbangkan dalam konteks keadilan. Bagi mengelakkan penipuan dan diskriminasi dalam organisasi pula, Islam menghendaki wujudnya kontrak yang adil antara pekerja dengan majikan. Kontrak keadilan ini penting bagi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku antara majikan dan pekerja dalam organisasi. Okey, sampai itu keadilan dalam kebajikan pekerja perlu diberikan perhatian sewajarnya. Kebajikan, ini satu lagi, keadilan dalam kebajikan. Ini juga kita perlu perhatikan secara halus. Kadang-kadang kita faham kebajikan, tetapi kita tidak mengambil kira keadilan dalam kebajikan. Mereka perlu memberi perlu memberi adil dalam kebajikan, terutama dari segi kesihatan dan dari segi keselamatan untuk staf dan juga untuk kaki tangan. Ini semua mesti menjadi sebahagian daripada agenda keadilan, agenda kebajikan yang mana memberikan kebajikan dan juga keselamatan secara adil kepada orang bawah, pada staf mereka. Pengabaian majikan terhadap kebajikan dan kebajikan pekerja akan menyebabkan kita kekurangan produktiviti di kalangan pekerja. Maka ia akan menjejaskan matlamat organisasi. Kalau dari segi pengembangan kerjaya pula, majikan perlu bertindak adil dengan memberi ruang dan peluang kepada pekerjanya. Sama ada dari segi kenaikan pangkat, latihan, meningkatkan kemahiran, diberi insentif serta pengiktirafan kepada mereka yang benar-benar layak dan sudah lama berkhidmat dalam bentuk anugerah dan sebagainya. Ini juga satu bentuk keadilan untuk memberi mereka lebih semangat, mereka lebih termotivasi dan sebagainya. Tetapi dalam pemilihan itu perlu ada unsur-unsur adil. Bila kita sebut unsur adil, kita kena faham, kita kena ada instrumen yang memberi kepercayaan kepada staf-staf kita bahawa kita telah
melaksanakan instrumen itu dengan adil. Bukan hanya sekadar instrumen yang tidak ada unsur keadilan di situ. Mesti perlu dilihat pelbagai aspek agar instrumen itu dapat menjawab, dapat memberikan kita satu jawapan dan penjelasan yang jelas bahawa kita telah melaksanakan instrumen yang adil kepada staf kita dan kepada orang-orang bawahan kita. Begitu juga dari segi beban tugas dan tanggungjawab yang diberikan perlulah adil dan saksama, dan kita sedia maklum Islam sangat membenci apa-apa juga status kezaliman, penganiayaan, termasuklah dalam konteks pembagian tugas. Kena faham bahawa Islam tidak menyukai, malah mengharamkan kezaliman dan penganiayaan dalam konteks memberi tugas. Kadang-kadang yang ini lebih dapat tugas lebih, yang ini kurang dan sedangkan tidak ada imbuhan dan sebagainya. Di situ kena ada unsur-unsur keadilan dalam pertimbangan. Bukan hanya kerana semata dia boleh buat kerja maka bagi dia lebih. Itu menzalimi kepada orang yang bekerja. Jadi aspek ini perlu dititik beratkan oleh sesiapa saja yang bergelar ketua ataupun HOD untuk mereka melihat balik aspek-aspek pembahagian tugas untuk mereka berlaku adil kepada setiap staf itu. Beban tugas antara pegawai atasan dan orang bawahan juga perlu berpadanan dengan imbuhan yang diberikan. So oleh itu pihak majikan perlu berlaku adil dan sama dalam pembagian tugas agar imbuhan yang diterima setimpal dengan beban kerja yang dilakukan. Okey, prinsip kesamaan ini dinyatakan dengan jelas oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang maksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Okey, bagi mendapat pahala yang diusahakan dan mendapat seksa dari kejahatan yang dilaksanakan. Maka Allah sendiri pun berlaku adil dengan memberi beban yang secukupnya sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. So samalah juga kita perlu melaksanakan aspirasi itu, semangat itu, roh itu, keadilan kepada orang-orang bawah kita, sahabat kita dan juga komuniti kita. Begitu juga dalam hal pemberhentian pekerja, hukuman yang dikenakan ke atas pekerja. Dalam hal ini pihak majikan juga sebenarnya kita juga perlu memastikan hanya pekerja yang benar-benar melakukan kesalahan dan jenayah diberhentikan atau dikenakan tindakan disiplin. Sebenarnya hukuman yang dikenakan tanpa bukti yang sahih akan menggambarkan ketidakadilan dan akan melambangkan kezaliman. Maka kita perlu menjelaskan setiap perkara itu ada bukti, ada perkara yang jelas supaya keadilan dapat ditegakkan dengan adil. Okey, sejauh ini bagaimana kita kena lihat balik pada diri kita, sejauh mana kita berlaku adil kepada organisasi kita, sejauh mana kita berlaku adil kepada orang bawah kita, sejauh mana kita berlaku adil kepada diri kita sendiri. Sebab kalau kita tak audit balik diri kita, tak lihat balik kepada diri kita, sejauh mana kita melaksanakan unsur-unsur keadilan dalam tingkah laku kita, maka kita tak sedar yang selama ini kita hanya melaksanakan hanya apa yang ada di depan mata saja Tapi unsur-unsur lain kita tak pernah peduli, kita tak pernah ambil tahu hal keluarga staf kita, hal masalah mereka kita tak nak peduli. Dan akhirnya kita tak tahu kenapa tak timbulnya produktiviti, tidak meningkatnya semangat, tidak ada wujudnya rasa termotivasi. Sebab kita tak sedar bahawa dalam kerangka ataupun dalam gerak kerja kita sehari-hari itu kita kurang menitik beratkan aspek keadilan kepada staf kita, kepada diri kita, kepada juga komuniti yang ada. Kita tidak ada dalam memberi persepsi, kita tidak ada dalam memberi, kadang-kadang kita beri pandangan yang mungkin tidak berapa adil kepada mereka dan hinggakan mereka terasa tersisih, terasa diabaikan dan sebagainya. Perkara ini kita kena jadikan nilai, budaya. Keadilan kena jadi budaya dalam organisasi kita, nilai yang untuk kita capai perkara yang lebih baik untuk organisasi. Kalau kita lihat, kalau tidak ada keadilan, maka akan lihatlah berbagai masalah. Kita akan temui penindasan, kita ada lihat penyelewengan, penggunaan kuasa dan juga akan berlakulah berbagai perkara dalam organisasi. Okey, mengapa saya menekankan soal keadilan ini? Mungkin Nura boleh share saya punya yang pertama tadi, Nura, slide yang pertama. Okey. Saya jelaskan kerana pertama sekali kita lihat slide kedua. Mengapa pentingnya keadilan tadi? Slide yang kedua boleh? Nombor 2, slide nombor 2. Okey. Ini adalah satu piramid. Saya pun tak tahu letak apa nama piramid ini. Saya letak nama saya je lah sebab saya pun tak tahu. So saya letakkan ini untuk kita lihat bersama-sama
Mengapa setelah panjang lebar saya terangkan keadilan tadi? Kerana kita berhadapan dengan satu piramid baru. Bukan piramid baru lah, piramid yang sebenarnya benda ni dah berlaku, tetapi saya terangkan di sini kerana ledakan teknologi, ledakan media sosial lah, sehingga ia menimbulkan new environment, new nilai baru dalam 3 kerangka yang saya sebut sebagai piramid saya lah ya, sebab saya tak tahu namanya, so saya letakkan di sini, yang mana kita ada situasi baru yang berlaku ialah reality versus assumption atau perception ya. Dan kedua kita ada apa nama ni, structure and innovation of structure, okay. Dan kemudian kita ada satu lagi innovation of process. Bila kita sebut innovation, kita sebut pelbagai-bagai pembaharuan dalam organisasi, kita takkan dapat lari daripada 3 elemen inilah ya. Sebab sekarang ni bila ada teknologi, bila ada IR 4.0, IR 5.0 dan juga adanya realiti dunia yang pandemik dan sebagainya, kita berdepan dengan 3 benda ni. Pertama, reality versus assumption. Apa maksud reality versus assumption ni? Pertama adalah kita faham persepsi orang atas kepada kita ataupun dalam konteks contoh keadilan keadilan dalam konteks orang atas berbeza dengan keadilan dalam konteks orang bawah. Dan keadilan dalam konteks orang atas, orang bawah berbeza dengan keadilan dalam bentuk realiti. Ini yang kena kebijaksanaan. Ini yang saya sebut tadi, kebijaksanaan dalam menguruskan keadilan ini, sebab tanpa memahami takrif-takrif ini dalam konteks keadilan di sisi orang-orang atas, keadilan dalam konteks orang-orang bawah, dan keadilan dalam bentuk realiti yang kita hadapi hari ini, kita takkan dapat membuat keputusan yang bijaksana. Kerana kita mungkin dapat side adil kepada saya saja. Tapi mungkin kita adil kepada orang organisasi. Organisasi pula kata bahawa ini adil kepada saya, tapi sebenarnya tidak adil kepada orang bawah dan mungkin tidak adil kepada realiti ketika ini ataupun suasana hari ini yang tak sesuai dengan keputusan itu. Jadi aspek ini perlu difaham, 3 dimensi ini perlu difaham kerana memerlukan kita sentiasa update bukan saja ilmu tetapi engagement kena update selalu. Kena selalu memahami dengan cepat realiti orang bawah, realiti situasi yang terkini yang melanda organisasi dia perlu semua benda aspek itu sehingga dia boleh membuat keputusan yang betul-betul menguntungkan kedua-dua pihak, sama ada orang organisasi, orang atasan, orang bawah dan juga diri dia sendiri, realiti yang ada di tempat dia. Jadi kebijaksanaan itu timbul kerana kita kena faham definition keadilan dalam konteks ketiga-tiga elemen tadi. Ini yang saya maksudkan dengan reality versus assumption atau perception, kerana 3 elemen. Kemudian kita ada satu lagi, ini yang berlaku innovation dalam innovation organisasi. Innovation of structure yang mana bila berubahnya teknologi dengan ada 2.0, dengan ada 5.0, dengan ada 4.0, dengan ada teknologi macam-macam sekarang ni yang berlaku di dalam realiti ini, struktur organisasi berubah. Apa maksud struktur? Kita kata bahawa ni kita dah tukar dah, struktur kita dah jelas. Ya, itu struktur yang hanya nampak dalam konteks depan mata. Tetapi teknologi telah menyebabkan the level of communication, komunikasi kita 100% berubah. Kan dulu kita kena jumpa dengan bos kita, dengan timbalan kita, barulah kita boleh menyampaikan komunikasi kita dengan berkesan. Tapi hari ini dengan media sosial, dengan adanya internet, dengan adanya medsos, level of communication tu dah berubah. Kita dah boleh sendiri post aktiviti kita, boleh dah terangkan apa yang kita buat di Facebook, di IG semua program-program kita boleh highlight sendiri tanpa kita maklum pada bos kita pun tidak. Komunikasi dah makin lebih terbuka dan masyarakat juga sudah berubah. Bila komunikasi sudah berubah, maka confirm segala keputusan juga boleh berubah persepsi boleh berubah tindakan boleh berubah kerana basic dalam organisasi ini adalah communication. Structure ni pada saya adalah communication. Saya rasa tuan-tuan lebih arif pada saya. Structure itu adalah communication sendiri. Maknanya dia menunjukkan hierarki. Dan bila komunikasi berubah, maka hierarki pun
boleh berubah. So innovation of structure menyebabkan dalam konteks kita menguruskan keadilan, kita perlu ada kebijaksanaan. Kerana kita kena faham bila struktur dah berubah disebabkan oleh kerana faktor-faktor tadi, new teknologi, maka innovation kita kena sentiasa berkembang dalam melaksanakan falsafah keadilan itu, supaya komunikasi ini akan lebih menjadi komunikasi yang berkesan. Sebab kita tak nak nanti kita hanya buat, mungkin kita tahu dah, kita bypass orang itu, bypass orang ini, sebab communication semakin mudah. Orang dah boleh WhatsApp, bukan saja dulu kena jumpa dengan kerani dulu, sekarang tak ada, tulis WhatsApp bos. Tak puas hatinya WhatsApp tu ke bos, tak puas hatinya WhatsApp tu siapa, tak puas hatinya cerita dekat FB, cerita dekat medsos. So communication dah makin, di situlah kebijaksanaan kita dalam menguruskan keadilan, menguruskan kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih kritikal. Sebab kerana innovation of structure tadi sudah berubah disebabkan faktor communication tadi, Jadi sebab itu dalam konteks ini kita kena faham dalam melaksanakan tuntutan keadilan untuk melestarikan organisasi kita, kita kena faham perubahan dan structure yang mana disebabkan oleh communication tadi. Di situ kita perlu bertindak bijak dalam membuat keputusan yang adil, yang baik bukan untuk kita saja, tetapi kena faham adil kepada organisasi. Kita kena fikir dulu keadilan itu adil tak kalau aku buat macam ni untuk organisasi. Apa yang akan berlaku? Adakah dia untuk kepentingan aku atau untuk kepentingan organisasi atau kepentingan individu tertentu? Maka perkara ini perlu ditanamkan dalam diri kita, kerana faktor-faktor perubahan sekitar ini tadi, itu dipanggil sebagai yang saya takrifkan innovation of structure tadi, kerana komunikasi telah berubah. So kita sebagai HOD ke sebagai siapa saja, staff pun perlu adil pada organisasi, perlu adil kepada bos kita. Kadang-kadang kita dah mudah sangat nak komplain, kita komplain hati kita hingga menjejaskan nama organisasi dan juga mengaibkan orang lain. Itu adalah nilai yang tak baik, nilai yang tidak adil dalam kita membuat tindakan kita. So pastikan kita melaksanakan keadilan itu dan membuat apa-apa juga keputusan yang terbaik dan adil kepada semua pihak yang terlibat. Okey. Kedua adalah innovation of proses dan ataupun gerak kerja. Bila struktur pun berubah, maka gerak kerja juga akan berubah. Itu adalah komponen yang penting dalam mana-mana organisasi. Pasti proses kamu ni mungkin proses tu A ke B, B ke C. Sekarang ni proses tak berlaku gitu. A melompat B. Kadang-kadang mungkin patah balik A. Dia unexpected. Benda yang tak dapat dah dijangka dalam realiti buka. Kita dah tak dapat nak jangkakan. Tiba-tiba keputusan macam ni, tiba-tiba tarik balik. Kenapa jadi macam ni? Sebab innovation of process. Kita sedang mencuba menyesuaikan diri dengan struktur baru, teknologi baru, suasana baru, nilai baru. Dalam konteks inilah pentingnya keadilan itu. Sebab itu saya tekankan keadilan, sebab bila berlaku perubahan yang saya terangkan ini, keadilan menjadi asas kepada pembentukan organisasi yang lestari. Sebab bila proses sudah unexpected, kadang-kadang tiba-tiba KPT telefon nak itu, ini tak masuk dalam KPI kita, tiba-tiba ada pula arahan baru nak buat macam itu. So proses berubah. Proses akan berubah. Di sinilah peranan kita, HOD, peranan seluruh warga UCT untuk melihat bagaimana kita dapat melaksanakan proses ini yang unexpected ini, dan pada masa yang sama mengekalkan unsur-unsur keadilan untuk kelestarian organisasi. Sebab apa? Kalau tiba-tiba malam ini dapat kontak daripada orang tertentu, kena siap ini. Dia kadang-kadang tak berlaku adil pada mungkin staf kita yang sedang cuti, sakit dan sebagainya. Macam mana kita nak melaksanakan sesuatu yang unexpected dan pada masa sama kita dapat menunaikan keadilan kepada organisasi dan kepada orang itu dan kepada realiti. Sebab itu, innovation of process ini kita kena melakukan dengan bijaksana, kena buat keputusan. Mungkin pada masa sama kita adakan sistem yang lebih mudah. Kalau berlaku apa-apa unexpected, sistem ini akan take over pembahagian tugas kepada mereka yang lebih berkelayakan, lebih kompeten, lebih orang yang ada ciri-ciri karakter yang boleh bekerja dalam konteks yang secara tiba-tiba, secara mengejut. Kita kena lihat balik instrumen-instrumen yang ada untuk berhadapan dengan innovation of process tadi, yang mana kita ingin menyerapkan, memastikan keadilan itu tertegak walaupun dalam keadaan
proses ataupun dalam innovation yang telah kita hadapi, realiti yang kita hadapi hari ini. Sebab kita tahu dunia hari ini bila kita berhadapan dengan realiti yang baru hari ini, kita akan berhadapan dengan innovation of semua benda ini. Innovation of structure, innovation of assumption atau reality, innovation of process, semua ini akan menuntut kita untuk bekerja dengan lebih berbeza dengan nilai sebelum ini. Sedangkan tetapi kita tak boleh mengabaikan keadilan. Walaupun berlaku proses-proses ini, walaupun berlakunya perubahan ini, keadilan tidak boleh dielak. Sebab itu adalah tuntutan Al-Quran. Dia tak peduli perubahan. Kita tak boleh beri alasan ini tak ada apa, ini kendak daripada pihak ini, pihak ini. Kita tak boleh sebut alasan itu. Dengan alasan itu kita tidak berlaku adil kepada orang bawah, tidak berlaku adil kepada organisasi. Kita tak boleh macam itu. Kita kena tekankan juga keadilan dalam realiti yang berlaku di dalam piramid ataupun berlaku dalam struktur kita. Oleh itu, sebab pada aku juga keadilan mesti dilaksanakan. Keadilan mesti dilaksanakan, mesti dirasai oleh orang itu. So kita kena bersedia untuk melaksanakan pengurusan ataupun membuat keputusan penting dalam menangani innovation of process yang unexpected ini. Supaya kita tak berlaku banyak sangat. Semuanya ad hoc, semua nak urgent. Tak adil kepada orang bawah, kepada orang yang berkepentingan dengan kita dan sebagainya. So benda ini adalah innovation of process yang berlaku secara mengejut yang di luar daripada kita punya kawalan. Tetapi jangan abaikan sesekali keadilan, kerana kita juga dituntut untuk memperjuangkan keadilan itulah. Okay? Boleh kita pergi ke slide kedua, Nurah? Okay, right. Ini adalah saya pun tak tahu nama, saya tak nama structure saya lah. Ini pandangan saya. Bila organisation, mana-mana organisation juga akan berdepan dengan perkara ini. Bagaimana kita nak berhadapan dengan perkara ini? Kita kena ada kebijaksanaan dalam menguruskan. Yang tadi ada kaitan dengan saya slide yang tadi yang pertama. Ada kaitan. Sebab benda ini muncul juga. Benda ini muncul kerana tadi proses-proses evolution, proses-proses innovation dalam proses, dalam dalam structure ini juga berlaku. Okay, saya bagi dua lah. Satu dia panggil ghost, disebut ghost, hantu, ghost. Tapi ejaannya GOST lah, ghost. Dan satu lagi ialah boss, tapi sebenarnya BOS lah. Tapi BOS, boss. So organisasi ni terbentuk dalam dua. Satu ghost versus boss. Cakap macam mana pun, di mana sajalah anda akan berdepan dengan ghost versus boss. Apa maksud ghost? Grey organization structure. Boss maksudnya black organization structure. Yang kita tengok hari ini adalah boss, iaitu black organization structure. Black ni maknanya tinta yang tertera jelas. Ini bos dia, ini HOD-nya, ni apa sebagainya. Okay? Itu black organization structure. Kita ada ghost, grey organization structure. Yang mana kadang-kadang dia tak ada dalam structure. Dia tak ada dalam structure kita. Dia di luar structure. So bila dia di luar structure, disebut grey lah. Tak nampak sangat lah sama-sama. Tapi dia mempengaruhi juga keputusan-keputusan dalam organisasi. Di sinilah kita perlu bijak melaksanakan dua benda. Satu, keadilan dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Kerana ghost dan boss ini kadang-kadang bertentangan. Dalam struktur ini lain. Dalam struktur luar sebenarnya lain. Okay? Dia tak masuk dalam struktur kita. Tapi dia satu bentuk arahan umpamanya. Jadi dia tak masuk dalam struktur ini versus yang dalam struktur ini, kita kena bijak untuk menanganinya. Kerana dua-dua ini ada kepentingan. Dua-dua ini ada sumbangan dia dalam meningkatkan organisasi. Dua-dua ini kita perlu adil dalam memberikan layanan, memberikan perhatian. Kerana kadang-kadang kita tak berlaku adil kepada bos kita sendiri, kita lebih pada ghost kita. Kadang-kadang kita lebih pada bos, kita abaikan ghost. Bukan mana ghost tu jahat. Tidak. Ghost ni kita tak nampak. Tapi benda tu penting dalam organisasi kita. Contohnya masyarakat kampung, pemimpin-pemimpin tempatan yang ada di luar struktur kita kena bantu. Kita kena bantu ni. Tetapi lebih bantu sehingga mengabaikan bos kita sini pun tak boleh juga, kan? So kita kena berlaku adil dalam menguruskan dua entiti ini, bos dan ghost ni, supaya kita tahu di mana kepentingan organisasi dapat ditingkatkan dan kelestarian organisasi
dapat diteruskan tanpa mengabaikan keadilan kepada sesiapa juga yang terlibat dalam menjana kecemerlangan organisasi. Okey. Sebab itu bila kita ada bos, ada ghost, kita kena juga pandai merencana, bukan saja kerja tetapi merencana juga strategik untuk kita memastikan kedua-dua pihak yang ada ini dapat menyumbangkan kebaikan kepada organisasi. Alright. Kita sedia maklum bila bertukar kepimpinan, bertukar apa, ini juga akan bertukar. Kadang-kadang kita tak ngam dengan pihak tertentu, kita ngam dengan pihak tertentu, hingga kadang-kadang yang menjadi mangsa adalah organisasi. Yang menjadi mangsa adalah organisasi. Hingga kita tak berlaku adil pada organisasi yang kita duduk, yang kita makan gaji, dan kita menzalimi organisasi kita. Sedangkan kita tahu benda itu berdosa, dan kita tahu benda itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi dalam membuat keputusan-keputusan yang bijaksana ini, anda kena faham dulu perkara ini supaya pembahagian dalam konteks membuat apa-apa juga keputusan perlulah ditangani dengan bijaksana, kerana anda dah tahu ini adalah kategori apa, ini kategori apa, di mana batas dia, di mana hadnya dia perlu campur, dan di mana keadilan yang kita perlu tegakkan untuk memastikan organisasi ini berkembang dengan lebih baik. Lepas itu saya sebut tadi ada dua, satu grey organisation structure, satu black organisation structure. Ini panjang lebar sebenarnya. Saya pernah menulis, tapi untuk perkongsian ini saya kongsikanlah konsep dululah untuk mungkin dapat memberi sedikit pencerahan kaitan nilai yang saya nak sebut tadi, keadilan dalam organisasi. Bila kita tahu bagaimana organisasi kita bergerak, bagaimana organisasi kita berhadapan dengan innovation, bagaimana organisasi kita berdepan dengan leadership, kepimpinan ataupun management. Okay? So bila kita faham, kita boleh membawa nilai keadilan itu untuk dilaksanakan dalam situasi-situasi ini. Bila kita tahu kita ada perubahan yang berlaku dalam organisasi, kita tahu adanya dua bentuk organisasi di luar. Bila kita tahu benda-benda ini, kebijaksanaan daripada tuan-tuan, keprihatinan daripada kita semua dalam melaksanakan sebarang tindakan, kita akan melaksanakan dengan lebih adil. Kedua, kita akan dapat mengurangkan konflik dalam organisasi. Sebab apa? Sebab kita tahu di mana takat kita, di mana kekuatan kita. Dan yang ketiga, kita akan dapat lebih kepercayaan orang kepada kita bahawa kita telah melaksanakan perkara ini dengan sedaya upaya keadilan yang kita boleh buat. Sebab kita nak yang penting semua orang yang terlibat dengan kita merasai, menikmati keadilan. Bukan kita nampak saja keadilan, tapi dia rasa, okey, aku telah berlaku adil pada orang, aku dah cuba berlaku adil, dan juga organisasi telah berlaku adil kepada diri aku, umpamanya, ataupun aku telah berlaku adil kepada anak buah aku. Kita dapat merasai benda itu, dan mereka di sekitar kita juga merasai, kerana Nabi itu sendiri ketika membuat keputusan sebagainya, dia akan membuat keputusan berdasarkan kepada keadilan, berdasarkan kepada instrumen-instrumen keadilan untuk setiap keputusan, untuk menghantar wakil ke Syam, gubernur, pelantikan gubernur, untuk mencari pejuang ataupun panglima perang, semua itu dilaksanakan dengan keadilan. Jadi pada khidmat saya, jika kita berjaya membawa ataupun membawa naratif keadilan ini dalam organisasi kepada semua, maka kita akan melumba-lumba nak berlaku adil pada rakan kita, kepada sahabat kita, kepada organisasi, kepada diri kita sendiri, untuk mengejar ganjaran pahala. Sebab kita dapat serapkan bahawa di sisi Tuhan, keadilan ini adalah satu mauduk yang paling antara yang paling besar diterangkan oleh Allah, sehingga orang yang adil ini dapat naungan di sisi Tuhan. Kerana ini beratnya nak berlaku adil, susahnya berlaku adil, tapi dia perlu diserap dalam nilai organisasi, bahawa kita dapat melahirkan organisasi yang kuat, yang kukuh,
yang cemerlang ya, dan juga yang lebih kompeten pada masa akan datang. Jadi itulah semua sedikit yang dapat saya kongsi untuk kali ini dalam program STEP ini dengan pihak tuan-tuan yang ada sini. Saya tak tahu berapa ramai. Semoga ya perkongsian ini, pandangan-pandangan saya ni boleh jadi betul, boleh salah. Saya berdasarkan apa yang saya buat lah, apa yang saya buat, apa yang saya lakukan lah. Boleh jadi salah, boleh jadi tak kena dan sebagainya. Tapi saya percaya ada beberapa perkara yang boleh kita lihat, boleh kita laksanakan, implementkan dalam kerja seharian ataupun pengurusan kita. Siapa yang HOD sini, HOD dia laksanakanlah keadilan itu. Sesiapa yang bukan HOD ke ataupun bukan pemimpin ke, dia perlu adil kepada diri dia, dia perlu adil kepada organisasi, perlu adil kepada bos dia, perlu adil kepada rakan sekerja dia. So bila dia laksanakan keadilan ini dengan lebih berstruktur, faham dalam minda dia, dalam hati dia, dalam jiwa dia, kita akan dapat staf yang lebih kompeten. So saya rasa setakat itu dulu ya untuk perkongsian saya yang sebagai ringkas ini. Saya serah semula pada Nura dan saya ucap terima kasihlah yang sudi mendengar. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Azli bin Syukri di atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, sekian saja perkongsian kita pada pagi ini. Semoga dengan perkongsian ini sama ada secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya bagi pihak Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Pendaftar sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Azli bin Syukri di atas kesudian beliau meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada Tuan Puan yang menyertai sesi perkongsian ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya, maaf saya batin. Ya, selamat Hari Raya.